Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke kelas hari ini. Jadi kita akan sambung lagi sikit berkenaan dengan system of linear equation dalam tajuk matrix. Okay, so tajuk matrix ni kita ada persamaan serentak dan kita juga boleh selesaikan persamaan serentak dengan menggunakan kaedah matrix songsang. Okay, dan kaedah-kaedah lain lah macam Cramer, Gauss dan Gauss-Jordan. Okay, so dia ada banyak cara. Jadi sebelum kita mula pembelajaran hari ini, kita akan baca umum kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. So kita akan lihat satu je soalan. Satu soalan ni kita katakan bahawa dia ada 3 persamaan. Okey, persamaan yang ada 3 persamaan kat sini, maksudnya 3 baris lah. Okey, 3 tanda sama dan dia juga melibatkan 3 huruf iaitu X, Y dan Z. Okey, satu soalan ni kita boleh pecahkan kepada 4 cara. Okey, so soalan yang sama, cumanya cara yang berbeza lah. Kalau yang ni Cramer rule, yang first tadi adalah matrix inverse. Okey, tapi soalan dia sama. Okey, soalan dia sama. Kemudian kita ada Gauss elimination, soalan yang sama juga tapi guna Gauss, dan akhir sekali kita ada soalan yang sama guna Gauss-Jordan elimination. Okey, tapi Gauss dengan Gauss-Jordan ni nanti kita akan explain, tapi sekarang ni kita kena habiskan dulu yang basic inverse ni. Okey, basic inverse ni. Okey, minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan cari determinant bagi matrix. Okay, dan kita juga dah belajar cara cari kofaktor serta kita dah gabungkan topik tersebut untuk cari matrix inverse dengan menggunakan adjoint method. Okay, tapi ingat matrix inverse ni sebenarnya ada 2 cara. Okay, matrix inverse ni ada 2 cara. Satu guna adjoint. Okay, satu guna adjoint, satu lagi guna ERO, elementary row operation. Tapi kita tak nak belajar elementary row operation untuk inverse. Kita just belajar elementary row operation untuk Gauss nanti. So kita belajar sikit je elementary row operation tu. Yang lebihnya adalah cara kita cari kofaktor ni. Okay, yang ni ini kena lebih. Sebab kofaktor ni sangat penting. Okay. Jadi step ni jangan lupa macam mana kita dah study minggu lepas. Dia ada 4 step. Step pertama letak simbol. Step kedua letak kofaktor setiap kolom dan row tu. Okay, dalam bracket ni kofaktor kita panggil ataupun dia punya minor kita letak sahaja, and then kita adjointkan dia, kita transposekan dia. Okay, dan last sekali kita cari determinant bagi matrix tu. Bila kita dah dapat kesemua 4-4 ni, okay, kita combine dalam formula matrix inverse. Okay, formula matrix inverse ni pun jangan lupalah A per determinant A darabkan dengan adjoint A. So bila kita nak cari system of linear equations dengan menggunakan matrix inverse, okay, dia lagi panjang. Okay, dia lagi panjang daripada yang ni, daripada yang adjoint ni, adjoint method. Dia lagi advance. So macam mana dia punya advance dia tu? Okay, cara yang sama, kita kena bentukkan persamaan ni dalam bentuk matrix. Okay, bentukkan equation ni dalam bentuk matrix seperti inilah dalam solution ni. Okay, so tengok kat sini. Kita akan tulis soalan ni dalam bentuk matrix. Okay, ni soalan dia. Okay, bila kita tengok kat sini, dia ada 3 baris dan 3 laju. Kita ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3.
Okay, kemudian kita ada X, Y, Z. Kita ada sini X, sini Y, sini Z. Bila kita nak ubah kepada bentuk matrix, kita akan susun ikut dia punya kedudukan lah. Firstly, kita akan tulis dia punya nombor. Okay, 5, 3, 2. Okay, so sebab dia positif kan, dia akan tulis macam ni lah bentuk positif. Kalau dia negatif, tulis negatif. Okay, so ni 3, 3, 2, 0, 1, 1. Okay, sini kosong sebab dia tak ada X. X dia tak ada. Okay, so bila X dia tak ada, kita katakan bahawa nilai dia adalah kosong. Okay, kalau contohnya dia hanyalah huruf Y sahaja, maksudnya Z itu juga adalah kosong. Okay, jadi kedudukan ni kena betul ni X, ni Y, ni Z. Okay, itu cara kita bentukkan matrix dari equation. Kemudian kita akan tulis variable yang ada dalam soalan ni. Maksudnya huruf apa yang ada tadi? Huruf X, Y, Z. Kita tulis secara menegak. X, Y, Z. Okay, kita tulis secara menegak. Okay, last sekali. Lepas dah bentukkan matrix yang belah kiri ni left side. Belah kiri ni kita panggil dia sebagai left side. Belah kiri. Jadi, untuk kita cari belah kanan dia, kita kena letak tanda sama 4, 2, 1. Okay, macam ni. Jadi ini kita panggil dia sebagai augmented matrix ataupun dalam bentuk tata tanda matrix. Ni bentuk matrix lah. Kita just convert saja dalam bentuk matrix. Yang ni kena tahulah macam mana nak convertkan bentuk matrix. Tapi tak ada dalam notes sebab yang tu sangat senang lah. Okay, convert sahaja dalam bentuk matrix. Setiap kali kalau jumpa soalan yang macam ni, dia bagi dalam equation ni, terus convert ke dalam bentuk matrix. Okay, and then kita cari dulu formula bagi penyelesaian persamaan. Bagi penyelesaian persamaan, kita ada matrix yang pertama, kita gelarkan dia sebagai matrix A. Okay, kemudian kita ada matrix B dan kita ada nilai matrix lah. Nilai matrix ni kita tulis sebagai X bar. Okay, X bar ni sebagai nilai X ataupun pemboleh ubah punya matrix X, Y, Z. Kalau dia guna PQR, kita just letak sahaja X bar sebab X bar ni mewakili sesuatu yang kita nak cari tu. Contohnya yang kita nak cari sekarang ni adalah X, Y dan Z. Okay, jadi kita letakkan dia sebagai X bar. Okay, untuk cari X bar, kita kena X bar ni adalah A inverse B. Okay, A inverse darab dengan B. Ataupun kita tulis A inverse darab B. Maksudnya, kita kena inversekan matrix ni. Okay, inversekan matrix ni gunakan adjoint method sebab dia suruh kita guna kaedah matrix inverse. Okay, adjoint method lah tu. So, kena guna kaedah adjoint method. Okay, kalau tak ingat, boleh rujuk balik slide yang sebelum ni. Okay, sebab slide yang sebelum ni kita dah belajar ada step dia. Okay, ni dia punya question. Okay, jadi kita try buat apa ni? Solution yang pertama, kita cari cofactor bagi A. Okay, cofactor tu bukan determinant. Cofactor tu maksudnya dia punya plus minus tu. Okay, dia punya bentuk dia tu. Cofactor expansion baru determinant. Sekarang ni kita cari cofactor dulu. Okay, kita tuliskan dia sebagai cofactor ataupun C bagi A. Okay, C bagi A iaitu apa? Okay, kita ada plus, kita ada minus, kita ada plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Dia akan berselang-seli. Okay, tapi untuk jimatkan masa, kita terus masukkan minor dalam ni. Okay, cofactor dah ada.
kita terus masukkan minor dalam tu. Okey, maksudnya kita kena ambil space sikit. Buat macam ni kita buat bracket. Okey, kita buat bracket. Tadi apa? Plus minus. Okey, plus minus. Okey, buat bracket, kasih ruang. Okey, bracket ni sebab kita nak tahu macam mana pengiraan minor dia tu. Okey, dia memang agak leceh nak buat semua ni memang agak leceh sebab sangat panjang. Tapi nak buat tu senang, cuma leceh sangat. Okey, ni adalah plus minus plus. Okey, sediakan sahaja dia punya template. Okey. And then kita cari dia punya isi dia ni content dalam ni minor dia tu. Jadi nak cari minor dia ni kita kena kiralah satu persatu. Okey. So kalau kita kira dari kiri atas ni kedudukan dia pada 5 kedudukan dia pada row 1 kolom 1. Jadi kita kena terus cancelkan. Okey, cancelkan dia punya row and column. Okey, ni row cancelkan, ni kolom secara menegak cancelkan. So cari dia punya minor ataupun kita panggil dia punya determinant. Okey, kita cari dia punya determinant ni. So 3 kali 1 kita darab silang 3 kali 1 3. Okey, jangan lupa dia mestilah tolak. Okey, dia mesti tolak. Kemudian 2 kali 1. Okey, tolak 2 lah. Sebab 2 kali 1 bersamaan dengan 2. Okey, ini dia punya pengiraan. Biar sahaja macam tu. Okey, lepas tu kita potong yang tengah ni pula. Okey. So bila kita dah potong yang kedudukan yang atas tengah ni, So kedudukan atas tengah ni lah tempat minor dia. So kena cari darab silang dia ni 3 kali 1. Okey, 3 kali 1 3. 2 kali kosong kosong. Okey. Jadi pengiraan dia kena buat slow-slow. Jangan buat laju-laju sebab bila kita buat laju-laju takut simbol ni akan tersilap. Okey, so kena buat slow-slow. Okey. And then potong yang ni 3 kali darab silang 3 kali 1 ni dapat 3, tolak dengan 3 kali kosong dapat kosong Okey, so benda ni kita kena terus selesaikan satu persatu. Okey, and then teruskan yang bawah dan sampai habis. Okey, so ni 3 tolak 2. Okey. And then 5 tolak kosong. Oops. Okey. And then kita kena potong Kalau tak potong ni kalau boleh guna pensel lah yang boleh padam dan matrix ni tulis pakai pen sebab bila kita tulis pakai pen bila kita padam dia tak akan mengganggu potong ni sebab kita nak padam yang bekas potong ni sahaja. So better matrix ni kita tulis pakai pen. Okey. Jadi kalau dalam bila jawab test ke apa ke pakai pen lah, senang. Benda yang kita tak nak ubah ni macam 532 332 semua ni kan. Ini adalah matrix yang kita faham, kita just nak jadikan sebagai rujukan. So kalau boleh pakai pen. Tapi kalau pakai laptop, laptop tu susah sikit lah nak potong dia Sebab susah pakai laptop nak tengok dia punya apa ni potong-potong tu. Okay, so bila kita dah cari ini, kita kena potong yang ni. And cari darab silang dia 5 kali 3 5 tolak kosong. Okay, sebab 5 kali 1 5, 3 kali kosong kosong. Darab silang ni maksudnya nombor yang tinggal. Okay, 5 3 0 1 nombor yang tinggal sahaja. Walaupun dia berselang tapi sebenarnya dia dah potong benda ni, jadi dia dah tak wujud dah row and column tu. Okay, bila dia dah tak wujud row and column tu, dia akan automatik rapat macam ni. Okay, sebab tu kita boleh darab silang terus. Okay, jangan confuse macam mana potong ni. Okay, ni tadi nak check balik 5 tolak 2. Okay, ni kosong ni kita potong. So 6 tolak 6. Okay. Sepuluh tolak 6.
Dan akhir sekali 15 tolak 9. Okey. Jadi ini kalau rasa susah, buat macam ni. Okey, buat macam ni dia kira macam paling slow lah. Okay, so kena cari dia punya ni. Cofactor dia ni. Kita tulis kat sini lah, belah kiri. Belah kanan. So cofactor A ni terus jawapan. Okey. Kira dulu dia punya jawapan. Kita tulis kat sini. 3 tolak 2 bersamaan dengan 1. Jawapan dia positif. Okey. Kemudian 3 tolak 0 dapat 3. Dan jawapan dia adalah negatif 3. Okey, sebab tu kena selesaikan dulu dalam bracket ni. Atau kalau susah, ambil kalkulator, tekan dia punya ni, negatif, bracket 3 tolak 0. Nanti dapat jawapan. Okey, negatif, bracket 3 tolak 0. Okey, nanti terus dia bagi jawapan kat sini. So nanti tulislah jawapan dia dekat situ. Dekat dalam kedudukan masing-masing. Okey, ni 3 tolak 0 dapat 3. Okey, 3 tolak 2 dapat 1, dapat negatif 1. Okey, 6 tolak 6 dapat 0. 5 tolak 0 dapat 5. Okey, 5 tolak 0 dapat 5, dapat negatif. So benda ni kena laju sikit lah kalau nak jimat masa. Okey, 10 tolak 6 dapat 4, dapat negatif 4. 15 tolak 9 dapat 6. So ini jawapan bagi cofactor. Okey. Ini boleh je kalau kita tak nak buat ni, yang panjang-panjang ni kan, terus buat jawapan macam ni. Boleh tak ada masalah. Tapi kena yakinlah tak ada kecuaian kat situ. Okey, kalau tak nak cuai, buat ni. Tapi makan masa sikit. Okey, ini kita panggil cari cofactor step 1. Okey, step 1 dan 2 step 1 dan 2 kita kena inilah. Kena ikut. Okey. Lepas tu step 3 kena cari adjoint. Okey, adjoint tu kita just transposekan dia. Okey, transposekan cofactor tu. Maksudnya tukarkan dia punya row and column. Okey, transpose tahu kan? Transpose tu maksudnya kalau bacaan dia menegak, kita tulis secara melintang. Kita just swipe dia punya row and column sahaja. Okey, bacaan dia tukar tempat sahaja. Negatif 3, 5, negatif 4. Okey, 3, negatif 5, 6. Okey, ini dia punya adjoint. Okey, bacaan dia kalau melintang, kita tulis menegak. Okey, kalau bacaan dia menegak, kita tulis melintang. Itu kita panggil transpose. Adjoint ni maksudnya transpose bagi cofactor. Dan cofactor ni awak kena cari based on matrix asal. Dia macam berkait, dia berantai. Okey, benda ni akan berkait dengan topik-topik kecil yang kita belajar minggu lepas. Okey, lepas tu cari dia punya determinant bagi A. Okey, determinant bagi A ni maksudnya determinant bagi matrix asal. Okey, jadi nak cari matrix determinant yang bagi matrix asal ni, kita boleh je gunakan kolom 530 ataupun kalau kita guna row 011. Maksudnya pilih mana-mana. Untuk cari determinant ni dia adalah bebas. Okey, ingat lagi kalau nak guna row pertama boleh. Okey, guna row pertama 532 ni boleh. Kalau nak guna row kedua pun boleh. Nak guna row ketiga pun boleh. Tapi row ketiga lebih senang lah sebab dia ada nombor kosong kat sini. Okey, ataupun kalau nak guna kolom pertama pun senang. Sebab kolom pertama ni dia ada nombor kosong juga. Okey, secara menegak ataupun secara melintang, mana-mana boleh. Tapi syaratnya bila kita dah chop nak ambil row ketiga ni, kena senaraikan dia punya simbol. Okey, positif, negatif, positif. Okey, ini wajib. Bila kita chop, pilih row ketiga ni, kita kena tuliskan catatan simbol dia ni. Positif, negatif dan positif. Sebab apa? Ikut urutan. Start dari atas. Positif.
Okay, so sini negatif, bawah dia akan jadi positif balik. Hati-hati bila kita ambil row kedua ni, tak semestinya dia start dengan positif. Okay, bila kita contohnya kita pilih row kedua, okay, hati-hati row kedua ni bukan start dengan positif. Salah. Kita nak check dia punya simbol, kita start daripada atas. Positif, negatif, positif, okay, negatif, positif. Okay, so hati-hati bila kita check tu. Okay, kalau kita ambil bawah ni, kita kena start dari atas. Positif, negatif, positif. Okay, so yang ni boleh padam. Okay, sini negatif, sini positif. Okay, so bila kita ambil macam tu, kita fahamlah determinant bagi kosong adalah kosong. Okay, so kosong ni tak boleh buat apa-apa. Kemudian, simbol yang kedua bagi nombor 1 ni adalah negatif. So, kena tulis tolak. Okay, tolak dengan 1. Okay, 1 ni maksudnya kita ambil nombor asal. Bila nak cari determinant ni, kena ambil nombor asal. Tadi cofactor tu tak payah. Macam ni tak payah. Okay, sebab yang ini kita nak cari cofactor sahaja, bukan nak cari determinant. Okay, tapi untuk yang ni, kita cari determinant. Jadi, bila kita cari determinant tu, kita kena tulis nombor asal. Nombor asal dia adalah nombor 1. Okay, so nombor 1 ni, letak dia punya ni. Dia punya minor. Okay, letak dia punya minor. Okay, minor dia dekat sini. Okay, minor dia dekat sini. Okay, 5 kali 2, 10. Okay, 2 kali 3. Okay, 6. So, 10 tolak 6. Ataupun minor dia juga boleh ambil terus daripada cofactor. Okay, minor dia terus boleh ambil daripada bracket ni. Tak ada masalah. Sebab bracket ni dia dah bagi dah. Dia dah bagi minor kat sini. Pun boleh. Okay, so ambil je 10 tolak 6. Okay, sama je kat sini. Tapi jangan ambil simbol dia ni. Jangan ambil jawapan dia. Salah. Jangan ambil jawapan kat sini. Salah. Jangan ambil jawapan kat sini. Boleh ambil kat sini. Bracket ni. Okay, bracket ni sahaja yang boleh diambil. Okay, macam ni. And then, tambah dengan, ambil kat bracket sini. Bracket sahaja yang kita boleh ambil. Jawapan tak boleh ambil. Sebab kadang-kadang jawapan dia boleh jadi salah. Bukan salah, jawapan dia kadang-kadang tak sama. Sebab yang ini, jawapan dia yang cofactor ni, dia bukan ada nombor 1 dekat depan. Dia tak ada apa-apa nombor. Dia hanyalah setakat minor sahaja. Sebab tu kan, bila kita nak cari determinant ni, kena buat betul-betul lah, kena buat betul-betul. Tulis nombor asal dulu, baru tulis bracket dia. Baru tulis cofactor dia berapa. Okay, 15 tolak 9. So, cari jawapan dia. Okay, jawapan dia akan jadi negatif 4. Okay, ni 10 tolak 6, 4. So, negatif 4. Okay, 15 tolak 9 dapat 6. So, tambah 6. Okay. Walaupun kat sini dapat sama, negatif 4 dengan 6 kan. Tapi tak semestinya sama untuk determinant. Okay, tak semestinya sama. Yang sama hanyalah bracket dia sahaja. Okay, depan ni tak semestinya sama. Sebab kadang-kadang kalau nombor depan ni nombor 2, dia akan jadi jawapan lain. So, hati-hati. Okay, and jawapan akhir dia akan jadi 2. Sebab 6 tolak 4 dapat 2. Okay, so cari ni step 4. Okay, determinant A. Okay, step 4 cari determinant A. Jadi step 1 dan 2 tu cari cofactor. Step 3 cari adjoint dan cari determinant A. Untuk step 4 akhir sekali masukkan dalam formula A inverse. Okay, A inverse adalah 1 per determinant A. Okay, 1 per determinant A iaitu 2. Kemudian darabkan dengan adjoint. Okay, so adjoint ni salin balik. Okay, matrix ni salin balik. Alamak, tak boleh copy paste. So, nampaknya kena tulis balik. 1, negatif 3, 3, negatif 1, 5, negatif 5, 0, negatif 4, 6. Okay, so nanti adjoint ni tulis je balik dekat formula A inverse ni. Sebab kita punya formula dia adalah 1 bahagi dengan determinant A iaitu 2. Okay, kemudian darabkan dengan adjoint. Okay, itu A inverse dia. Okay, tapi nanti cari dia punya jawapan. Okay, jawapan dia kita masukkan dalam ni. Okay, nak cari X, Y, Z kan? So, kita masukkan dalam formula apa? X bar
sama dengan A inverse darabkan dengan B. So maksudnya X bar tu matrix dia adalah X bar tu matrix dia adalah X, Y, Z. A inverse tu masukkan matrix ni. Tapi matrix ni kalau boleh saya tekan dululah, kira dulu jawapan dia. Kira dulu jawapan dia. Ini dapat 1/2. Ini dapat negatif 1/2. Ini dapat kosong. Sebab 1 kali 1/2 dapat 1/2. Sama juga dengan negatif 1. Negatif 1 kali 1/2 dapat negatif 1/2. Dia just saling balik diri sendiri tu. And then negatif 3 kali 1/2 dapat negatif 3/2. 5 kali 1/2 dapat 5/2. Negatif 4 darab dengan 1/2 dapat negatif 2. Sebab negatif 4 bahagi 2 dapat 2. So 3/2 kat sini. Negatif 5/2 kat sini. Dan 6 bahagi 2 dapat 3. Kalau tak reti kira, guna kalkulator. So bila didarabkan dengan matrix B, so matrix B ni pendaraban matrix pendaraban matrix ni kita dah belajar sebelum ni lagi, daripada chapter 3.1 lagi chapter 3.1 saya tak sure. Betul, pendaraban matrix. Yang ni banyak sikit konten dia. Ni macam ni pendaraban matrix. Dia kena darab, lepas tu dia kena tambah. Macam matrix AB ni, macam mana dia darab tambah? Baris darab laju So kena ingat balik macam mana konsep darab matrix tu. So kalau tak ingat tak apa. Sebab bila kita tak ingat, contohlah kalau kita dah tulis jawapan dia dekat sini 421. 421. Kalau malas, biasanya student ni malas tau. Sebab tu kita boleh guna cara malas. Tak ada masalah. Dia tak ada markah pun kat sini. Cara malas ni diterima. Yang ini terus tulis jawapan. Terus tulis jawapan. Tapi nak cari jawapan tu terus guna kaedah calculator. Maksudnya calculator ni dia boleh kira terus jawapan tu. Faham tak? Maksudnya kita tak nak buat jalan kerja yang panjang-panjang hasil darab campur ni kan. Macam kita tak nak buat pengiraan yang panjang-panjang macam ni 1/2 kali kosong 1/2 kali 4 tambah negatif 1/2 kali 2 tambah dengan kosong kali 1. Kita tak nak buat macam panjang macam ni. Dia macam susah. Kan? Susah. Jadi nak senang, kita akan guna kalkulator terus cari jawapan. Sebab yang ni kita boleh skip dia punya jalan kerja. So tekan apa? Buka kalkulator. Kita tekan kalkulator lama jap. First pergi kat mode. Pergi kat mode cari equation. Ataupun pergi kat mode 3 kali tekan EQN. Macam kita buat kuadratik. Macam kita buat kuadratik. Mode EQN. Biasanya kalau kita mode EQN, kalau kuadratik kan kita akan pindah sebelah ke degree kan. Degree ni maksudnya huruf tu ada kuasa. Degree tu maksudnya kuasa kuasa 2 atau kuasa 3. Jadi sebab tu kalau dulu kita buat kuadratik, kita akan guna 2. Degree 2 sebab kuasa 2. Itu korang kena tahu. Kalau kuasa 3, korang kena guna degree 3. Tapi untuk sistem persamaan, unknown ada 4. Unknown ada 4. 2, 3, 4 lah maksudnya. Jadi kita confuse nak pilih macam mana. Unknown ni maksudnya berapa nilai X, Y, Z ni. Maksudnya unknown tu adalah pemboleh ubah, variable tu. Ada berapa variable kat sini? Kalau biasanya, kalau zaman sekolah, kita guna calculator, unknown 2. Sebab unknown 2 tu kita belajar sampai XY sahaja. Kita belajar dulu persamaan serentak, 5X tambah 3Y sama dengan 4. Ni contoh 2X tambah 5Y sama dengan 10. Itu je kita belajar zaman sekolah. 2 huruf sahaja. Sebab tu, masa zaman sekolah, kita belajar guna unknown 2. Tapi sebabkan apa? Sebabkan dia ada 2 huruf lah, XY. Sekarang ni, kita dah belajar lagi advance. Kita ada 3 huruf. Kita ada XYZ. So nanti, bila kita guna calculator,
Kita tekan apa? Kita tekan mod EQN, dia akan keluar unknowns. Berapa pemboleh ubah tu? Kita ada 3. Okey, kita ada 3. Okey. Jadi sekarang kita nak isikan nombor dalam setiap ruang. A1 berapa? Okey, A1 tu maksudnya kat sini lah. Kita belajar ABC kan? Kita belajar sini A, B, C, D. D tu adalah matriks yang paling hujung. Okey, A, B, C, D. Diikuti dengan setiap kolom. Yang ini 1, 2, 3. Ikut baris. Jadi A1 tu adalah 5. Okey, ambil daripada soalan tau. Jangan ambil daripada bawah. Okey, mesti start dengan soalan. Sebab sebenarnya, kita dah boleh dapat jawapan straight tanpa buat jalan kerja. Okey, kita terus dapat jawapan. Okey, tak payah buat jalan kerja, dah dapat jawapan. Kalau dalam objektif, soalan objektif, kita terus dapat jawapan. Tapi kalau subjektif, kita kena tulis step by step lah. Itu beza dia. Tapi step by step tu, yang ni kita boleh skip. Okey, yang ni kita terima, boleh skip. Walaupun dah habis sekolah, zaman universiti pun boleh skip yang tu. Yang ni saja boleh skip. Okey, yang kaedah darab tambah ni je yang boleh skip. Okey, yang ni boleh skip. Okey, sebab apa? Sebab benda ni sangat susah. Jadi kita boleh bagi kebenaran untuk skip. Jadi cara dia adalah isikan sahaja setiap nombor ni. So A1 dia adalah 5, B1 adalah 3, C1 ialah 2. Okey, isi dia punya ni ikut baris by baris. 5, 3, 2, 4. Okey, D1 ialah 4. Okey, isi terus sampai habis. 3, 3, 2, 2. 0, 1, 1, 1. Okey, kita akan dapat jawapan. Okey, dia bagi terus jawapan X dia berapa. So, kita tuliskan dekat sini. X dia adalah 1. Okey, Y dia adalah negatif 3. Dan Z dia ialah 4. Okey, terus kita skip jalan kerja tu. Boleh, tak ada masalah. Dapat jawapan. Okey, X1, Y negatif 3. Z adalah 4. Okey. Jawapan ni sebenarnya kita boleh tulis tepi tau. Jawapan yang kita cari ni, yang ni, kita boleh tulis tepi dekat atas soalan. Sebab nak check adakah betul atau tidak kita punya solution ni. Adakah betul ke tidak kita punya jalan kerja ni. Okey. Nak cari matrix inverse pun macam mana boleh check. Nak cari determinant pun macam mana boleh check. Okey, semua kita boleh gunakan calculator. Tapi seeloknya kalau kita guna calculator yang barulah, kalau boleh beli yang kelas Swiss punya version. Okay, kelas Swiss punya version sama macam 991 ES ni. Okay, dia lagi senang. Kalau siapa yang guna 991 ES ni, tekan mod EQN terus 5 kat sini. Mod EQN, pilih nombor 2. A, B, C, D. Okay, A, B, C, D. Okay, dia ada matrix macam ni. Dia siap-siap terus. Okay, dan isikanlah jawapan tu. A adalah 5, 3, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 0, 1, 1, 1. So, dapat jawapan X1, Y negatif 3 dan Z ialah 4. Dia terus bagi jawapan. Okay, sebab tu saya suka guna calculator ni sebab dia lagi laju lah. Okay, and then kita kena tengok notes balik. Adakah jawapan dia betul? Okay, ni ada typo sikit. Kenapa jadi salah? Kenapa notes tak sama? Ada yang jawapan tersilap ke? Okay, sekejap kita check balik. 1/2, negatif 1/2, kosong, negatif 3/2, 5/2, negatif 2. Okay, ini dah betul. Okay, 4/2, negatif 1. Okay, typo kat sini. Ni negatif 1. Okay, lupa nak letak. Sini negatif 1. Okay, tapi tak apa. Yang silapnya kat sini je. Okay, korang betulkan kat calculator je. Betulkan dekat calculator. Sebab tu dia tak effect apa-apa tau. Kalau yang D ni, matrix yang ni, kalau matrix ni salah, matrix yang B ni, kalau salah tak ada masalah. Kita boleh betulkan ujung-ujung je. Okay, so yang tu letak balik lah nilai dia. Okay, mod EKN. Unknowns 3. A1 dia adalah 5, 3, okay, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 0, 1, 1,
negatif 1. Okay, dia yang matrix yang hujung ni kalau kita tersilap letak dalam kalkulator tak ada masalah. Sebab kita tak buat jalan kerja untuk D. Kita just buat jalan kerja untuk yang ABC ni sahaja. Kita buat matrix yang A sahaja yang solution dia. Okay, sebab tu untuk solution, matrix A ni jangan salah. Okay, kalau sebab matrix B ni kita tak usah apa-apa pun. Okay. Jadi dapat jawapan dia 1, 1, negatif 2. Okay, tu je lah. 1, 1, negatif 2. Itu berkenaan dengan matrix inverse. Sangat senang. Untuk Kramer, nak tahu jawapan dia macam mana? Sama juga. Guna calculator. Okay, untuk Kramer, tekan cara yang sama. Mod EQN. Okay, mod EQN unknown 3. Lepas tu cari dia punya jawapan. Okay, contoh kalau kat sini kita ada soalan. Okay, kan sini kan ada self practice kan? Okay, self practice ni, solve the following linear systems by using contohnya kita nak cari matrix inverse atau kita nak cari Cramer's rule, kita nak cari Gauss elimination, kita nak cari Gauss Jordan. Jadi empat-empat cara ni kita boleh semak jawapan dengan menggunakan kaedah mod EQN tadi. Okay, mod EQN tu untuk dapatkan jawapan. Kemudian solution dia sahaja, jalan kerja dia sahaja yang berbeza. Okay, jalan kerja dia tu kita kena show lah, kena tunjuk dalam bentuk subjektif. Okay, yang penting kesudahan jawapan tu mesti sama. Okay, kalau tak percaya, tengok kat sini. Okay, tengok jawapan yang sama, X1, Y1, negatif 2. Okay, sama. Cuma solution dia berbeza. Okay, solution dia sangat berbeza. Yang ni solution apa ni? Tak pernah nampak zaman bila ni belajar. Okay, tak pernah nampak. Okay, ni kita panggil ERO. Sangat susah. Okay, ni jawapan yang sama. Okay, gunakan backward substitution dan ada juga ERO. Okay, sebab tu bila kita buat Gauss ni, saya lebih prefer guna Gauss. Okay, dan Kramer, okay, Kramer pun sama. Z sama dengan negatif 2, Y sama dengan 1, X sama dengan 1. Jawapan boleh check unknown 3 tu. Cuma solution dia ikut formula masing-masing. Okay, so sekarang ni kita tengok pula macam mana solution bagi Kramer. Okay, Kramer ni solution dia guna determinant bulat-bulat. Dia tak guna banyak-banyak step ni. Okay, dia tak guna step 1, 2, 3, 4 ni, dia tak guna dia guna lebih senang. Kramer ni boleh katakan favorite jugalah, cara yang paling senang antara 4 solution tu. Okay, sebab matrix inverse ni dia susah sebab dia punya cofactor dia ni panjang, complicated nak cari. Tapi kalau kita guna Kramer, Kramer ni hanya cari determinant, dia sangat senang. Okay, so kita guna Kramer. Okay, soalan yang sama soalan yang sama. Okay, ni soalan dia. Okay, solution ni kalau tak nampak boleh check dekat notes sebab sama je. Dalam notes tu dengan yang ni sama. Okay, yang ni bentuk matrix ni sekejap kita copy balik. Okay, cara yang sama kena convert dulu dalam bentuk matrix. Okay, ni bentuk matrix dia sama je. Okay. Then kita cari terus determinant. Determinant bagi matrix A. Katakan kalau kita namakan dia ni sebagai matrix A. Kita nak namakan dia je. Suka hati kita nak tak dia punya matrix ni sebagai matrix B ke, matrix C ke, suka hati. Yang penting kita namakan dia. Okay, namakan dia matrix A. Cari dulu matrix determinant bagi A. Terus cari determinant. Sebab Kramer ni dia menggunakan fully determinant. Fully determinant. Okay, dia tak guna apa-apa cara cofactor semua tu. Dia guna determinant sahaja. Okay, cara nak cari dia, first kita cari determinant bagi A. So determinant bagi A sama je. Kita boleh pilih mana-mana. Yang ni boleh ambil, boleh copy balik jalan kerja yang sama. Okay. So jawapan dia still sama. Determinant A adalah 2. Okay, korang boleh try guna yang ni.
Okay, kenapa? Sebab kita guna row yang bawah, row yang ketiga sama. Okay, row yang bawah ni cara yang sama, jawapan yang sama. Nak ambil row yang pertama pun boleh, tapi nanti jalan kerja dia panjang lah. Okay, jalan kerja dia panjang. Tak adalah panjang sangat, panjang sikit je. Tapi jawapan dia still sama. Okay, itu Cramer. Cramer ni maksud dia, formula untuk cari X, Y, Z tu, okay, X adalah determinan A1 bahagi dengan determinan asal. Okay, formula Y adalah determinan A yang seterusnya, A yang kedua, per dengan determinan A yang asal. Z adalah determinan A yang ketiga, kemudian bahagi dengan determinan A yang asal. Okay, maksudnya A1 tu X, A2 tu Y, A3 tu Z. Dia ikut urutan. Kalau ada 4 huruf, contohnya S, Y, Z, W, matriks 4 darab 4, kita akan namakan dia sebagai sama jugalah, A4 per A. Okay, tapi ini tak wujud sebab korang belajar sampai 3 darab 3 sahaja. So, dia tak wujud Okay, so kita belajar S, Y, Z sahaja. Okay, jadi kat mana matriks A1 tu? Kita cuma ada matriks A sahaja. Okay, matriks A1 tu kita kena cipta. Okay, untuk Cramer, matriks A1 ni adalah kita ambil balik matriks asal. Okay, ambil balik matriks asal ni. Okay, ni matriks asal. Sekejap Aduh. Okay, ambil balik matriks asal. Sini. Okay. Kemudian A2 pun ambil matriks asal. Okay, ni A2. Ni A3. Kita tulis macam ni. A1. A2. A3. Kita tulis balik. Tapi kita kena padam ikut kolom. Okay, kita kena padam ikut kolom di mana kita akan padam kolom pertama untuk A1 sebab dia kata A1. Maksudnya kena padam kolom pertama. Okay, A2 maksudnya kena padam kolom kedua. A3 kena padam kolom ketiga. Okay, padam tu maksudnya kita nak masukkan, okay, kita nak gantikan matriks B ni ke dalam kolom yang hilang tu. Okay, kita masukkan matriks B ni ke dalam kolom yang hilang. So, 4, 2, negatif 1, saya guna warna merah sebagai matriks B. Okay, 4, 2, negatif 1, 4, 2, negatif 1. Nampak Okay, so kalau matriks 3 darab 3, bentuk dia macam ni sahaja. Kita ambil matriks B ni, kita sumbatkan letak dekat dalam kolom pertama untuk A1. Sumbatkan dan gantikan pada kolom kedua untuk A2 dan kolom ketiga untuk A3. Okay, itu dia punya ni, matriks baru. New matrix. Okay, dan awak kena cari ni lah. Kena cari determinan A1 apa dia? Determinan A2 dia apa dia? Apa dia determinan A3? Itu sahaja. Cari determinan sahaja. And then masukkan dalam formula ni. Okay. Jadi kita cari dulu satu-satu determinan bagi setiap matrix. Okay, untuk matrix A1. Okay, untuk matrix A1 ni determinan dia semuanya nampak macam susah. Jadi kita kira saja macam biasa. Kita ambil row pertama. So row pertama dia adalah 4. Kena tulis nombor 4. Okay. And then cari dia punya ni determinan tu. So determinan dia adalah potong row and column ni dapat ni 3 kali 1. So tulis 3. Okay, 3. Tolak 2 kali 1, 2. Okay. Itu dia punya ni. Dia punya konsep. Okay, 3 darab 1, 3. 2 darab 1, 2. Lepas tu jangan lupa simbol ni penting jangan lupa. Bila kita ambil row pertama, kita kena catat simbol masing-masing. Okay, so dia akan jadi tolak. Okay, tolak 3. Okay, tolak 3. Kemudian potong row and column. Macam ni. And then kira dia punya ni. Darab silang. 2 kali 1, 2.
Okey, tolak 2 kali negatif 1 dapat negatif 2. So, dia jadi tambah 2. Okey, kenapa jadi tambah? Sebab 2 kali negatif 1 dapat negatif 2. So, kalau tolak dengan negatif 2, dia akan jadi tambah. Okey, dia akan jadi tambah 2. Sebab senang cerita, jumpa satu negatif, dia akan jadi positif lah. Dia akan tukar simbol. Okey, jadi itu cara pelan-pelan. Kena buat slow-slow. Kalau buat laju memang tak dapat. Okey, dan last kali tambah 2. Okey, potong kat sini. Okey, and then darab silang. 2 kali 1, 2. Okey, 3 kali negatif 1 dapat tolak dengan negatif 3. So, dia jadi tambah 3 lah kat sini. Okey, so 2 tambah 3. Okey, 2 tambah 3. And then berapa jawapan dia? Cari jawapan dia. 3 tolak 2, 1. So, 4 kali 1, 4. 2 tambah 2, 4. So, 3 kali 4, 12. So, tolak 12. 2 tambah 3, 5. So, 5 kali 2, 10. So, tambah 10. Okey. 4 tambah 10, 14. 14 tolak 12, 2. Okey. So, itu jawapan dia. Jawapan bagi determinant bagi A1. Kena kira betul-betul. Kalau takut, kalau takut nak kira macam tu, guna kalkulator. Okey, bila kita takut, kita guna kalkulator. Isikan saja jawab soalan tu. 4 kurungan 3 tolak 2 tolak 3 kurungan 2 tambah 2. Okey, tambah 2 kurungan 2 tambah 3. Okey, so dapat 2. Okay, ini kalau rasa takut lah. Okey, dan kita juga boleh check determinant guna website. Ingat kita dah belajar dah macam mana nak guna website determinant. Kalau nak check determinant, guna website determinant, tekan matrix ni dan dapat determinant dia. Kalau sama dengan website tu maksudnya betul. Okey, guna resist tu. Resist tu senang. Okey, next. Ni ada kosong. Okey, ada kosong. A2, A3 pun ada kosong. So, pilih lah mana-mana yang senang. Nak pilih yang senang, bawah lah, row yang bawah, row yang ketiga. Bila kita pilih row yang ketiga, dia adalah plus, minus, plus. Ini pun sama, plus, minus, plus. Okay, sebab yang ni plus, sini minus. So, sini automatik akan jadi plus. Okay, so bila kita dah buat macam tu, okay, hati-hati tengok soalan ni betul-betul. Okay, tengok betul-betul kat sini. Okay, dia start dengan kosong, so dia adalah positif. Positif kosong, tolak dengan negatif 1. Okey, tolak dengan negatif 1. Kena tulis nombor asal. Okey, sebab dekat sini plus, minus, plus. So, dia akan jadi tolak dengan tolak. Okey, so negatif 1 ni buat macam ni saja. Jangan risau, buat macam ni saja. Okey, lepas tu, okey, potong row and column dia. 5 kali 2, 10. 2 kali 3, 6. Okey, so 10 tolak 6. Okey, tambah. Akhir sekali, ambil 1. Tulis 1. Tulis 1 jangan tak tulis. Kena tulis 1. Lepas tu sebab 1 ni kalau rasa takut tulis 1. Kalau rasa yakin tak payah tulis 1 sebab 1 tu tak wujud pun. Okay, dia sekadar nombor sahaja. And then okay, yang ni potong. So 5 kali 2 10 tolak 4 kali 3 12. Okay, ni darab silang Alright. So kita kena cari satu-satulah. Ni 10 tolak 6 4. Okey, 4 kali 1, 4. Sebab yang ni positif positif 1. So, 4 positif tambah 10 tolak 12. 10 tolak 12 bersama dengan negatif 2. So, 4 tolak 2 sama dengan 2. Okey, tak percaya, buka kalkulator, tulis balik macam tadi. 0 tolak negatif 1, 10 tolak 6 tambah 1, 10 tolak 12. Okay, dapat 2. Okay, kalau rasa tak yakin, buka determinant resist tu website. Check determinant A2.
Okey, itu cara dia. Kita hari ini belajar dua dulu cara. Kita belajar dulu matrix inverse dan kita belajar dulu Cramer. Minggu depan kita akan masuk kepada Gauss. Sebab hari ini kita nak masuk kepada elementary row operation, basic sahaja sebelum masuk kepada Gauss. Dia sangat besar topik ni. And then apa ni? Yang ni A3 ni sama juga, kita start dengan row ketiga, kita ambil yang bawah sekali tu. So kosong. Okey, ingat ni adalah plus minus plus. Simbol dia, simbol kofaktor ni. Okey, ni plus minus plus. So kosong tolak 1. Okey, tolak 1 sebab 1 tu positif. Okey, ni positif 1. So potong-potong 5 kali 2 10. Tolak 4 kali 3 12. Okey, tambah. Okey, tambah dengan negatif 1. Okey, negatif 1 kat sini ambil nombor dia. Potong-potong 5 kali 3 15. 3 kali 3 9. Okey, so 15 tolak 9. Okey, and then kiralah macam tadi. Okey, kirakan macam tadi. 10 tolak 12 dapat negatif 2. Negatif 2. Okey, negatif 1 kali negatif 2 dapat 2 positif. Okey, 15 tolak 9 dapat berapa? 6. So 6 kali dengan negatif 1 dapat negatif 6. So 2 tolak negatif 6 dapat negatif 4. Tak percaya, tekan calculator. Okay, so ni negatif 1. 10 tolak 12 tambah negatif 1. 15 tolak 9. Okay, dapat negatif 4. Jadi kita dah siap. Kita dah siap cari solution dia. Ini markah sangat besar. Boleh jadi 4 markah atau solution saja. Solution saja 4 markah. Dan kita dapat 3 jawapan ni, kita dapat 7 markah. Okey, jawapan yang betul ni 7 markah. Jadi buat solution saja 4 markah sebab solution ni 1 markah, 1 markah, 1 markah, 1 markah. Dan sangat besar. Dan setiap ni 1 1 1, 3 markah. Okey, masukkan dalam formula nilai X dia tu kita letakkan macam ni, sebelah ni boleh. X adalah A1 punya determinant nombor 2 bahagi dengan A asal. Determinant A asal iaitu 2. So jawapan dia adalah 1. Okey, sama jawapan dia macam tadi. A2 adalah Y, di mana Y dia adalah determinant A2 bahagi dengan determinant asal. So determinant A2 dia adalah 2. Sama juga 2 bahagi 2 sama dengan 1. Okey. Akhir sekali Z. Okey, Z ni adalah A3, yang ketiga pula Z. Jadi negatif 4. Okey, determinant A3 ni adalah negatif 4 bahagi dengan determinant asal iaitu 2. So kita dapat negatif 2. Okey, so kita boleh tulis kat tepi tu. Dan kita nyatakanlah balik, kita senaraikan balik. X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan negatif 2. Kalau tak senaraikan balik tak apa, tak ada masalah. Cuma nak cantikkan lagi, kita senaraikan. X1, Y1, Z negatif 2. Okay, guna formula kecil ni. Jadi tak perlu pun nak buat matrix inverse tu. Dia cuma banyak bermain dengan determinant sahaja. Okay, so itu penerangan berkenaan dengan matrix inverse dan Cramer's rule. Okay, so kita ada lagi 1 jam. Jadi 1 jam tu kita akan ambil masa untuk fahami apa itu ERO dan cara nak transform matrix biasa kepada ERO. Jadi sementara tu kita akan rehat dululah. Okey, kita akan rehat sampai pukul 12. Pukul 12 kita sambung. Okey, rehat dulu 4 minit.
Okey, kita sambung lagi. Next adalah ERO sebelum kita masuk Gauss. Gauss kita akan sambung minggu depan. Okey, jadi itu berkenaan dengan matrix inverse dan Kramer lah. Okey, apa pula sebelum kita masuk elementary row operation, kita akan belajar dulu REF dengan RREF untuk Gauss. Okey, sebab ini adalah ciri-ciri Gauss dan Gauss-Jordan. Okey. Kalau tengok macam ni je, korang tak apa-apa nak faham. Okey, sekejap Okey. REF ni maksud dia row echelon form. Maksudnya kita nak ungkapkan row echelon form tu, kita nak ungkapkan matrix tu dalam bentuk row echelon form. Row echelon form ni maksudnya sesuatu nombor yang ada leading element satu. Okey, leading element tu maksudnya nombor satu yang menjadi ketua. Nombor yang menjadi ketua dalam setiap row, nombor yang menjadi ketua dalam setiap kolom. Okey, kolom tahu kan kolom? Kolom tu adalah menegak. Okey, contohnya kat sini, REF matrix kat sini example kita ada kolom yang pertama ni. Okey, kolom yang pertama ni kita ada nombor 1. Okey, nombor 1 tu sebagai satu nombor ketua. Okey, nombor ketua tu dan dia mestilah dipanggil sebagai leading element. Nombor ketua adalah nombor 1. Bawah nombor 1 sentiasa kosong. Okey. Bawah nombor 1 mestilah kosong. Kalau ada nombor selain daripada nombor sifar, dia bukan REF. Okey, REF ni adalah nombor 1 sebagai ketua nombor dan dia mestilah duduk atas. Okey, dia duduk atas dan dia juga ada bentuk di mana bawah-bawah dia ni adalah kosong. Dia tak boleh nombor lebih daripada kosong. Tak boleh Kalau ada nombor 1 maksudnya dia cacat. Okey. Jadi ini contoh kat sini. Contoh lain. Kita boleh lihat kita ambil kat sini REF. Okey, REF ni kalau contohnya kita lihat bintang ni maksudnya nombor apa-apa. Nombor yang bebas. Okey, nombor yang bebas. Contohnya kat sini kalau kita letak nombor 2, nombor 4, nombor negatif 9, tak kisah. Bintang ni, asterisk ni adalah sesuatu nombor yang kita tak tahu. Apa-apa nombor boleh jadi. Cuma ingat, pada kolom yang pertama, kita letak C1 kolom yang pertama ni, dia mesti ada ketua nombor. Okey, siapa ketua dia? Ketua dia adalah nombor 1. Ingat, ketua dia mesti duduk atas, mesti duduk pada row yang atas. Okey, pada kolom yang pertama mestilah ketua tu duduk atas sekali. Pada kolom yang kedua, ketua dia mestilah berada dekat bawah. Tak boleh letak dekat atas. Okey, kalau sini nombor 1, sini nombor 0, salah lah. Contohnya matrix macam ni. 1, 1, 0, 0. Ketua ni masing-masing pada atas, tak boleh C1, C2. Ketua mestilah setiap row ada satu ketua sahaja. Okey, tengok kat sini. Setiap row ni kita panggil row ada satu ketua sahaja. Okey, dan satu ketua ni mestilah nombor 1. Dia mestilah duduk depan. Okey, ketua tu duduk depan. Dia tak boleh ada ketua lagi duduk belakang. Ni duduk belakang tak boleh nombor belakang ni tak kisah nombor 8 ke, nombor 9 ke, tapi ingat ketua tu mesti duduk depan. Okey. Jadi, sekarang ni konsep yang kedua. Konsep yang kedua ni row echelon form ni juga bentuk dia macam ni. Okey. Ketua duduk depan, duduk atas. Lepas tu ketua yang kedua dia mesti duduk yang bawah lagi daripada tu. Okey, di bawah lagi tu maksudnya mungkin kat sini. Tapi kalau tak ada dekat sini mungkin kat sebelah. Okey, dia adalah kawasan-kawasan sini saja. Tapi ingat, dia tak boleh berada dekat bawah. Ni tak boleh. Okey. Dan
kat sini contohnya nombor apa-apa lah, ni bintang lah. Contohnya nombor bintang. Tak kisah nombor apa-apa. Nombor 9 ke, tak ada masalah. Tapi ingat, dia mestilah sesuatu yang kita panggil dia sebagai nombor. Nombor. Dan ingat, dia mestilah ni. Apa? Jadi ketua. Kalau dia adalah nombor 9, kena tukar dia jadi inilah, nombor 1. Jadi, kalau sekarang ni, konsep dia sekarang ni di nombor kosong, so tak payah tukar lah. Okey, jadi dia ada dua bentuk. Satu yang macam ni, satu bintang, 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 kosong, satu. Okey, ni boleh jadi REF atau satu bintang, bintang, kosong, kosong, satu. Sebab apa? Sebab nombor satu ni, dia nombor ketua tau. Leading element dia duduk atas dan dia duduk belah kiri. Okey, dan leading element yang kedua, dia ketua yang kedua ni mesti duduk yang bawah. Tak kisahlah bawah tu belah mana. Tapi asalkan bawah daripada ketua tu. Okey, bawah daripada ketua tu dan dia mestilah belah kanan. Sebab apa? Sebab bawah ketua ni mestilah kosong. Kosong, 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 kosong sampai habis. Okey. So dia tak boleh ada nombor. Kalau sini bawah ketua dia ada ketua, tak boleh salah. Okey, ingat syarat dia ada banyak syarat tau. Syarat yang pertama, bawah dia mesti kosong. Syarat yang kedua, ketua dia mestilah berada pada ketua yang kedua ni mestilah berada pada ketua yang bawah kepada ketua yang asal. So nak buat ni memang agak susah. Okey, jadi macam mana kita nak teka? Okey, kita tengok contoh. Macam mana kita nak teka kalau kita hanya baca sahaja macam ni? Kita takkan faham. So kita buat contoh kat sini. Okay, kita ambil contoh 3 ni matrix ni. Okay, ini matrix ni silap. Example 3 kita ambil. Dia tanya kita tahu, dia suruh kita tentukan macam mana nak tahu sama ada dia adalah REF atau RREF. Okay, dulu ni tak ada beza pun. Kena faham dulu REF, baru kita boleh buat RREF. REF ialah row echelon form. RREF adalah reduced row echelon form. Tapi reduced row echelon form ni sama je macam row echelon form. Dia tak ada beza pun. So kena faham, nak tak nak kena faham apa itu REF. Sebelum kita pergi kepada Gauss, kita kena faham dulu apa itu REF. Okay, kalau tak kita tak boleh move on. Okay, so kita tengok kat sini. Matrix A. Okay, matrix A, nombor 1 pada nombor yang pertama. Okay, ini ketua. Leading element. Okay, syarat dia dah betul. Syarat yang kedua, ketua ni bawah dia mestilah nombor kosong. Okay, syarat yang kedua, bawah dia mestilah nombor kosong. Jadi bawah dia ni semua nombor kosong. Pun betul. Okay, kita boleh cakap dia REF, tapi ingat kita kena tengok sampai habis. Okay, yang ketiga, ketua yang seterusnya mestilah bawah daripada ketua yang asal. Okay, ketua dia adalah nombor 1 dan dia berada dekat row yang bawah. Okay, row yang bawah daripada row yang pertama. Maksudnya row yang kedua lah. Okay, so yang ini ketua yang kedua boleh diterima. Bawah dia nombor kosong. Pun betul, syarat kedua tadi bawah dia mestilah nombor kosong. Dia punya ketua ni, semua ketua ni, syarat dia bawah dia mesti nombor kosong. Atas tak ada masalah. Okay, atas tak ada apa-apa beza pun. Okay, yang ketiga, ketua yang ketiga ni adalah nombor 1 juga. Bawah dia tak ada nombor kan. Bawah dia tak ada apa-apa lah. Tak ada efek pun. Okay. Dan ketua yang ketiga ni mesti lagi bawah daripada ketua yang kedua. So syarat ni dah menunjukkan bahawa dia adalah REF. Okay, nombor bawah dia mestilah kosong. Okay, bawah ketua ni kosong. Bawah ketua yang kedua pun kosong. Bawah ketua yang ketiga tak ada nombor. So biarkan. Itu sahaja. Yang keempat ni tak ada apa-apa pun. Nothing. Okay, dia tak ada apa-apa efek sebab dah settle lah. Dah habis dah. Okay, nothing apa-apa pun. Tak ada apa-apa kena-mengena. So biarkan. Okay, dia hanyalah sekadar nombor sahaja. Okay, REF ni maksudnya kalau syarat dia dah sampai ke bawah, sampai habis matrix tu, habislah, cukuplah. Itu kita cakap. REF ni kena tengok sampai habis. Sampai dia dah bukan lagi ketua. Okay, sampai dia dah tak ada ketua lagi dah. Dan turutan dia mestilah macam ni. Okay, turutan dia mesti macam ni. Arrow dia mesti macam ni, menurun. Nampak tak ketua dia menurun? 1, 1, 1 dari sini melintang ke bawah.
Okey, dia mesti bentuk dia macam tu. Itu REF. Okey. Yang kedua, dia juga adalah RREF. Okey, dia juga adalah RREF. Kalau REF, bawah dia nombor kosong kan? Tapi RREF, bawah dia nombor kosong, atas dia juga nombor kosong. Okey, atas dia juga nombor kosong. Tengok kat sini, atas ketua ni nombor kosong, atas ketua ni juga nombor kosong. Warna biru ni So ni adalah RREF. Dia juga boleh jadi REF dan RREF. Cuma RREF ni lebih advance lagi. Kalau RREF, atas dia juga nombor kosong. Okey? Jadi kita boleh cakap bahawa matriks A, okey, matriks A adalah REF and RREF. Ataupun kalau nak tulis panjang-panjang pun boleh. Row echelon form and reduced row echelon form. Okay, first memang susah nak faham. Nanti lama-lama bila kita buat Gauss, nanti kita akan ingat. Cuma ni konsep asal. Okay, konsep asal ni kena faham. Kena tengok siapa ketua, siapa nombor bawah, siapa nombor atas. Itu sahaja. Okay, ketua juga, dia tak boleh bentuk macam ni. Ni salah. Okay, tengok kat sini. Nombor pertama dia kosong. Nombor kedua dia kosong. Nombor ketiga dia ketua. Okay, ini kita boleh terima lah, tak ada masalah. Ketua ni kita boleh terima. Tapi tengok ketua yang kedua dia. Ketua yang kedua dia berada dekat atas. So, automatik salah. Ingat, ketua yang kedua dia ni mestilah bawah. Okay, ketua yang kedua ni mestilah bawah. So, dia salah. Kat sini automatik salah. Sebab dia tak boleh bentuk menaik. Okay, jadi ini not REF, not RREF. Dua-dua bukan. Kalau dia bukan REF, automatik bukan RREF. Dia tak boleh guna Gauss. Okay, so not REF and not RREF. Ataupun nak tulis dalam bahasa yang lebih sopan, jawapan dia adalah neither. Neither tu maksudnya not, okay, not either. Neither tu maksudnya not, bukan antara REF atau RREF. Nor, okay, nor RREF. Ini ayat yang lebih sopan lah. Okay, so kena faham konsep dia macam mana. Okay, itu contoh. Sebab tu kan, kena tengok dulu siapa ketua dia, macam mana nombor dia kan. Sebab tu kita tengok kolom by kolom tau. Bukan tengok row sahaja, tengok kolom juga. Kolom 1, kolom 2. Okay. Alright, kalau rasa confused lagi, kita tengok lagi soalan C. Okay, cuba teka. Nombor 1 ni, kan, dia dekat depan, dia nombor pertama, dia duduk depan. So, dia adalah leading element. Kan? Sebab dia berada dekat atas. Dan dia berada dekat nombor pertama. Dia juga nombor 1. Okay, leading element. Syarat yang kedua, bawah dia mestilah kosong. Okay, kolom 1 dah betul. Okay, kolom 1 dah betul. Dah ada dia punya ketua. Okay, dah ada dia punya ketua. Okay, so tengok kolom kedua pula. Kita tengok kolom kedua, ada tak leading element? Nombor 1 sahaja. Tak ada. Ni adalah nombor negatif 1. So, biarkan. Okay, biarkan. So, ini tak ada apa-apa efek. Bila dia tak ada masalah. Okay, kalau tak ada langsung leading element, tak ada masalah. Cek lagi. Cek lagi. Okay, ada tak nombor 1 pada kolom ketiga? Okay, ni tak ada. Ni kita buat tak ada soal. Tak ada. Okay, nombor yang kolom yang ketiga ni, ada nombor 1. Tapi ingat, syarat dia tadi, nombor 1, kalau dia ketua, dia mestilah bawah lagi daripada ketua yang asal. Tak kisahlah bawah dia dekat mana, row yang kedua ke, row yang ketiga ke, row yang keempat ke, tapi asalkan bawah. Okay, asalkan ketua tu mestilah lagi bawah daripada ketua yang asal. Okay, so dia dah memenuhi syarat. Okay, dia dah memenuhi syarat. Okay, dan nombor kosong pada bawah dia adalah tak ada apa-apa Tak ada apa-apa. So dia adalah REF. Okey, sebabnya
Kita ada dua sahaja leading element. Leading element pada kolom pertama dan leading element pada kolom ketiga saja. Kolom kedua ni tak buat apa-apa. Tak ada masalah. Anggap sahaja dia ni sebagai bintang. Okey, bintang. Bintang tu maksudnya nombor apa-apa. Okey, so tak ada masalah. Cuma, kalau ada sedikit kecacatan pada ketua kat sini, kalau sini nombor 1, still betul tak ada masalah sebab dia punya ketua ni berada dekat bawah ketua yang asal kan, so tak ada masalah. Cuma yang kat sini dia guna nombor negatif 1, so dia bukan ketua, so tak ada masalah pun. Okey, biarkan sahaja. Okey, sekarang kita nak check adakah dia RREF. Tapi dia REF dia REF. Adakah dia RREF? Okay, RREF ni beza dia satu je, dia ada sedikit tambahan. Atas dia juga mestilah nombor kosong. Okay, so kita ada dua ketua kan tadi kan? Ketua kat sini, ketua kat sini. Kita dah tahu dah, bawah ketua mestilah nombor kosong. Okay, bawah dia mestilah nombor kosong. Okay, bawah dia tak ada apa-apa. So atas dia juga mesti nombor kosong. Tapi atas dia kat sini ada nombor negatif 3. Okay, cacat. Cacat. So dia bukan REF. Dia bukan RREF. No, salah. Dia hanyalah REF only. Okey, dia adalah REF sahaja. Okey, sebab tu kena faham konsep dia. Kena tahu macam mana bentuk ketua dia. Ketua dia main peranan. Kat mana ketua tu? Okey. Okey, next. Okey, next. Kita tengok kat sini. Yang ni akan jadi sesuatu yang agak keliru sangat-sangat. Sebab nombor depan dia nombor kosong. Tapi ingat, kolom pertama, kalau tak jumpa ketua, tak ada masalah. Kita boleh cek kolom kedua. Okay, kolom pertama ni boleh abaikan. Ingat kolom pertama ni kalau tak ada, biarkan je. So, cek pada kolom kedua, adakah nombor 1 tu berada di depan? Okay, so dia berada di depan. Dia berada sebagai ketua elemen, leading element. Okay, leading element. Maksudnya REF lah. Okay, nombor 1. Dan syarat yang kedua dia adalah bawah dia adalah nombor kosong. Okay, si satu ni abaikan sahaja. Sebab ni adalah star, bintang. Star sahaja. Okay. And then C2 ni adalah nombor 1. C yang ketiga, kolom yang ketiga ni, ketua juga tapi dekat bawah. Okay, ketua juga tapi dekat bawah. Okay, pun betul. REF. Okay, yang keempat, dia naik balik. Okay, ketua dia naik balik. Tapi ingat, dia punya nombor ni, okay, kat sini, dia ada lagi kat bawah ni, dia ada nombor lain. Okay, tengok kalau nombor 1 ni kita katakan dia sebagai ketua, tapi bawah dia ni ada nombor, so kita anggap dia bukan REF. Ini tak ada apa-apa. C4 noting. C4 bukan. Okay, C1 pun bukan. Okay, tapi ingat, C2 dengan C3 betul. Maksudnya kolom pertama, sekejap kita padam yang ni. Okay, ni dengan ni sahaja betul. Ini betul, ini betul. Yang ni tak ada kena-mengena, yang ni tak ada kena-mengena. Walaupun dia salah, yang depan dengan belakang tu salah, yang tengah tu betul, maksudnya betul lah. Okey, betul. Maksudnya ada wujud REF, tapi hanya setengah sahaja, hanya tengah-tengah sahaja. Okey, hanya tengah sahaja REF. Okey, REF only. Okey, betul tak? REF. Okey, REF. Okey, REF. Okey, dia juga RREF. Okey, dia kita tengok tengah sahaja. Walaupun belakang dengan depan tu salah, okey, walaupun belakang dengan depan tu salah, tengah-tengah tu dah ada pun boleh. Okey, and RREF. Sebab apa RREF? Sebab atas dan bawah dia kosong. Okey, ketua dia ni, bawah dia kosong, atas dia kosong, bawah dia kosong. Okey, tak ada masalah. Okey, dia agak keliru tau sebab depan dengan belakang dia tak betul. Okey, depan dengan belakang dia tak betul. Okey, tapi ingat contoh yang atas tadi, tengok kat sini. Ni, tengok contoh yang ni. Okey, contoh yang ni. Kalau
kolom ni dah betul. Kolom ni dah betul, REF. Tapi kolom ni tak betul. Ini tak ada kena-mengena. Kolom 3 tak ada kena-mengena, salah. Kolom keempat pun tak ada kena-mengena, salah. Hanya depan ni sahaja. REF. Dia ada link tapi hanya sampai sekerat jalan sahaja. Hanya sampai setengah sahaja. Itu kita anggap sebagai REF. Maksudnya ada hubung kait. Okey. Yang ni kolom 1 betul, kolom 2 salah, kolom 3 betul. Pun boleh diterima. Dia tak terima apabila macam tadi, kenapa B ni tak terima? Okey, sebab dia start dekat bawah. Itu je yang salah. Cacat dia satu je. Dia sebab dia start kat bawah, dia tiba dia start kat tengah. Tak boleh. Itu salah. Dia tak ada link langsung. Dia punya link nothing. Tak ada apa-apa hubungan pun antara kolom 1 dengan kolom 2. Hanya kolom 1 sahaja betul. Kolom 1 pula betul. Kolom 1 dah start. Kolom 1 je memang salah. Okey, mana tadi? Okey ni. Start kolom 1 saja dah salah sebab dia start dekat bawah. Okey, sebab sini ada nombor, so automatik salah. Ni salah, ni salah. So dia semua salah. Yang ni ada yang betul. Ada yang betul. Ada yang betul. So tengah ni salah. Okey, pun boleh. Okey, yang ni tengah betul. Belakang yang salah. Okey, pun boleh. Jadi REF ni dia agak complicated. Nampak Gauss kan? Kena faham. Okey, REF ni tak semestinya semua row dan semua kolom tu kena betul. Dia mesti ada ketua dalam beberapa kolom yang terpilih. Okey, macam ni kolom 1 betul, kolom kedua betul, kolom ketiga betul. So ini sahaja yang terpilih. Tak ada masalah. Macam yang ni kolom kedua dengan kolom ketiga sahaja yang terpilih. Tak ada masalah. Yang ini kolom 1 dengan kolom 3 terpilih. Itu sahaja. Ni tak ada langsung terpilih. Dua-dua salah. Itu sebab kedua-duanya adalah salah. Okey, kita just priority tengok pada kolom. Priority pada kolom sahaja. Okey. Utamakan kolom, rujuk pada row. Okey, kita check lagi sikit kalau tak faham lagi. Okey, nombor 1 kat depan, okey betul, kolom 1 dah ada dah. Automatik lah REF. Okey. Sebab apa? Kolom kedua je kat bawah. Okey, ketua dia kat bawah. So betul juga. Kolom ketiga lagi bawah pun betul. Okey. Lagi betul sebab apa? Bawah dia nombor kosong. Kalau kat sini ada nombor 3, salah. Okey, kalau sini ada nombor 3 salah. Bukan salah dia still betul lagi. Yang ni saja salah. Yang ni saja salah. Yang ni betul. Okey, dia jadi macam itulah something. Dia ada banyak jenis lah. Dia ada banyak jenis. So ni kita tak nak susahkan semua orang. So kita just study macam ni sahaja. Okey, ni bawah dia kosong. Yang ni bawah dia kosong. REF. Atas dia tak kosong. Okey, atas dia ada nombor. So bukan REF. Bukan RREF. Tapi hanya REF only. Okey, so E. E adalah REF only. Sebab atas dia ada nombor. Okey. Sama juga kat sini F. Walaupun F dia kosong kat sini tak ada masalah. Kolom 3 tak payah pakai. Okey, kolom 1 betul, kolom 2 betul, tapi ingat walaupun ada nombor atas kat sini tak ada masalah. Leading element boleh jadi mana-mana, atas atau bawah. Cuma kita biasa ambil nombor yang bawah lah kalau jumpa nombor 1. Kalau jumpa nombor 3 tak ada masalah. Betul juga. Okey. Just nak bagi tahu je kat sini, REF ni yang penting syarat dia kena betul lah. Ketua dia duduk atas, depan, bawah nombor ketua ni mestilah kosong. Okey. Itu saja. Jumpa kolom pertama betul, automatik REF. Itu sahaja. Okey, memang automatik. Yang ni pun sama. Jumpa kolom pertama REF, automatik REF. Okey, kolom kedua dengan kolom ketiga tu bergantung, depend. Macam ni kalau rasa confused, tak apalah, REF je lah kan. Tapi tengok balik, bawah dia kosong, so sini nombor 1 ketua. So yang ni ketua, yang ni bukan apa-apa ini adalah not REF, RREF. Dia hanyalah REF sahaja. Okay, REF only. Sebab ada nombor dekat atas. Okay, ada nombor dekat atas ketua. Walaupun nombor tu nombor 1.
Okey, itu teori teori sangat susah. Okey, teori sangat susah. So korang boleh check. Ni. Okey, sama je. Ini pun sama. Korang boleh check. Nombor 1 bawah dia kosong. Nombor 1 atas dia kosong. Itu RREF. Hanya sedikit penambahan sahaja. Atas nombor ketua tu mestilah kosong. Okey. Okey, next. Okey, sebabkan teori ni susah, kita just tak payah hafal sangat apa itu REF dan RREF. Kita just convertkan sahaja matrix kepada REF tersebut. Okey, so yang ni kalau rasa susah, tak payah pening-pening sebab nanti lama-lama dia akan jadi senang. Okey, dia first time je susah. Okey, so check kat sini. Mana soalan? Okey, ni soalan dia. Kita gunakan formula. Okey, ni formula ERO untuk kita pastikan bahawa bentuk dia REF. Sebab sekarang ni semua ni not REF. Okey, not REF, not RREF. Okey, kita tahu dah nampak jelas dah. Semua ni not REF, not RREF. Tapi kita nak convertkan kepada REF dengan RREF. Boleh, tak ada masalah. Sebab semua matrix boleh jadi REF dan RREF. Kita yang kena convertkan. Okay, macam mana kita nak convertkan? So kita ada 3 formula. RI boleh tukar dengan RJ. Maksudnya, row 1 kita boleh tukar dengan mana-mana sahaja row yang kita nak. Sekali kita gunakan sebagai elementary row operations. Okay, lihat kat sini. Matrix A. Kita ada 1, 2, 3, negatif 2, negatif 5, 2, 1, 2, 1 kan? Okay. Sekarang ni, cuba kenal pasti pada kolom pertama. Ada tak nombor 1? Okay, ada jadi kita cakap dulu jangan nyatakan. Kita just cakap dulu bahawa kita nak jadikan 1 sebagai leading element. Maksudnya kita nak jadikan saja, cakap sahaja. Bila kita nak jadikan dia leading element, apa yang kena buat pada nombor 2 dan 3 ni, kita kena hapuskan. Okey, kita kena pastikan bahawa 1, 0, 0. Nombor dia akan jadi macam ni. 1, 0, 0, bla bla bla. Ni lain-lain lah. Okey. Maksudnya, setiap leading element tu bawah dia mestilah kosong. Kita kena hapuskan. Okey, macam mana nak matikan dia? Okey, kita gunakan formula ni. Kita gunakan formula ERO. Kita panggil ERO. Okey. Dari row 1. Okey, daripada nombor 1. Apa tambah 2 dapat kosong. Okey, apa tambah 2 dapat kosong. Okey, maksudnya negatif 2 tambah 2 dapat kosong kan? Jadi, kita boleh gunakan skala 3 ni, formula 3 ni. Sebab apa? Sebab kita nak tukarkan row yang kita nak. Contohnya row yang ni, row yang pertama ni R1, ni R2 kan, ni R3, row yang pertama, row yang kedua, row yang ketiga. So kita nak pastikan nombor 2 ni nombor kosong. Nombor 1 ni adalah ketua. Kita rujuk daripada ketua. Okey. So kita buat macam mana? Kita pastikan ketua ni dia darabkan dengan nombor supaya dia dapat jadi negatif 2. Ialah sebab negatif 2 tambah 2 kan sama dengan kosong. Kita nak pastikan dia punya jawapan ni jadi kosong. So kita kena gunakan pendarapan. Okay, so kita tulis kat sini. Kita nak tukar kat row kedua kan? Nak change. Okay, kita nak ubah kat row kedua ni. So anggap sahaja negatif 2 sebab ni kita nak darabkan dengan 1. Okay, negatif 2
R1. Okey, negatif 2 darab dengan row 1. Tambah row 2, dia akan dapat jawapan row 2. Okey, maksudnya negatif 2 ni dia akan kali dengan 1 tambah dengan row 2 ni adalah nombor 2. Okey, sama dengan berapa? Okey, sama dengan something. Okey. Satu ni datang dari mana? Satu ni datang daripada row 1 iaitu nombor 1. Ni row 1 ni R1. R1, R2, R3. Maksudnya negatif 2 ni darabkan dengan 1 dapat negatif 2. Okey, supaya jawapan dia akan dapat kosong lah. Supaya jawapan dia dapat kosong. Kita nak pastikan jawapan dia kosong. Okey, Gauss ni memang kena faham konsep dia. Sangat berat. Okey. Bukan tu je, kita nak matikan juga yang ni. Ni senang je. Jumpa dia nombor 3, tukar je simbol. Negatif 3, row 1. Okey, ambil daripada leading element tu, row 1. Tambah row yang kita nak tukar tadi, row yang berapa? Yang kita nak tukar tadi adalah row yang ke paling bawah sekali, iaitu row 3. So, tambah dengan row 3 akan dapat jawapan row 3. Jadi kan, conclusion dia kalau nak cepat hafal, okey, nak cepat hafal formula, jumpa nombor 1, nak matikan nombor 2, kita ambil nombor 2 tu sendiri. Cuma letak simbol dia negatif. Tukar simbol. Okey, negatif 2 darabkan dengan leading element tambah dengan row yang kita nak tukar tadi tu supaya dapat jawapan yang kosong. Okey, itu sahaja. Okey, tak percaya? Tengok jawapan dia, tak percaya tengok Row 1 tak buat apa-apa. Yang atas ni tak usik apa-apa. Dia hanyalah duduk diam. Okey, macam ni sahaja. Dia tak buat apa-apa. Okey, yang ubah hanyalah row 2 dengan row 3 saja yang kita usik ni Row 2 dengan row 3 saja yang kita usik. So saya guna warna biru untuk tukar jawapan dia Okey, so kita tengok kolom by kolom. Tengok kolom 1 dulu. Okey, tengok kolom 1 dulu. Negatif 2 kali dengan kolom 1 ni adalah nombor 1 Ni. Row 1 ni pada nombor 1 pada kolom 1 ni. Okey, so negatif 2 tekan kalkulator. Okey, ni tekan negatif 2 kali dengan 1. Okey, 1 tu dapat dari mana? 1 tu dah dapat dari sini, row yang pertama. Okey, ni ni row yang pertama. Tambah row yang kedua. Okey, ni nombor 2. Tambah row yang kedua, nombor 2 tu. Okey, kita dapat kosong. Okey, equal sama dengan kosong. Settlekan kolom pertama dulu. Settlekan C1 dulu. Straight bawah ni asingkan macam ni. Settlekan kolom pertama dulu. Okey. Lepas tu settlekan kolom kedua pula. Satu-satu satu-satu. Tukar nombor dalam kurungan ni sahaja. Okey, tukar nombor dalam kurungan ni. Ambil balik formula ni. Ni formula kita ambil balik. Negatif 2 R1 ni kita ambil kolom kedua ni, negatif 2 R1 tukar jadi negatif 2. So negatif 2 kali dengan negatif 2 tambah R2. Ni R2 di kat sini negatif 5. Okey, so tekan kalkulator. Negatif 2 tolak 2 tambah dengan negatif 5. So dapat negatif 1. Formula yang sama, tukar nombor sahaja. Ikut kolom by kolom. Sampai habis. Sampai kolom ketiga. Okey, buat lagi sekali. Tukar dalam bracket ni. Negatif 2 kali row 1 untuk kolom yang ketiga. Ni row yang pertama ni nombor 1. Tambah row yang kedua iaitu nombor 2. Tambah dengan 2. So negatif 2 tambah 2 sama juga, jawapan dia akan jadi kosong. Okey, itu cara penggunaan ERO. Sangat susah. Okey, tapi tak apa sebab ni first time belajar, jadi kalau lama-lama nanti dia akan jadi satu kebiasaan. Benda ni sangat penting sebab nanti kalau tak boleh buat Gauss. Kena tahu yang ni. Okey, and then ni pun sama. Bawah ni pun buat benda yang sama Ulang balik. Asingkan balik kolom 1 2 3.
Okay, and then sertakan negatif 3. Okay, negatif 3, letak bracket, tambah bracket sama dengan apa? Okay, di mana bracket ni kita ambil pada row yang pertama. Okay, so row yang pertama adalah nombor 1. So letak nombor 1. Okay, row yang ketiga adalah dekat sini nombor 3. Nampak tak? Okay, row yang ketiga kat sini nombor 3. Okay, negatif 3 tambah 3 sama dengan kosong. So jawapan kat sini kosong. Okay, settlekan column by column. Pindah-pindah sahaja. Lepas tu ambil negatif 2 pula. Okay, tukar sebelah sini. Okay, gantikan dia. Sini negatif 2, sini 2. Okay. Negatif 3 kali negatif 2 dapat 6. 6 tambah 2 dapat 8. So dia jadi macam ni lah. Okay, so kena settle slow-slow. Okay, sampai habis Jadi kan, kalau nak senang guna pengiraan kalkulator ni, okay, siapa ada kalkulator kan? Okay. Tekan function ni, negatif 3. Lepas tu tekan alpha. Lepas tu tekan X. Okay, tambah alpha Y. Nampak tak ada alpha, lepas tu warna merah ni kan X kan? Dekat kalkulator masing-masing, kalau kalkulator lama pun sama, boleh guna juga. Yang ni XY ni, kan ada XY kat atas ni. Okay, sesama juga. Okay, negatif 3 alpha X tambah alpha Y. Okay, lepas tu calculate tekan CALC. Okay, nanti ditanyalah X tu berapa. So X tu maksudnya row yang pertama ni. Row yang pertama ni kita ambil column by column. Ambil nombor 1. Okay, ambil nombor 1. So X sama dengan 1. Y sama dengan row yang ketiga, iaitu nombor ni. Row yang ketiga kat sini nombor 3. So tekan nombor 3 lah. Dapat jawapan kosong. Okay, lepas tu tukar pula nombor. X sama dengan negatif 2. Ambil yang belah tengah pula. Yang ni, tengah. Okay, ambil yang tengah. So Y dia adalah 2. So dapat 8. Okay, so 8 tu jawapan dekat sini. Okay, and then ambil dekat sini 1 dengan 1. Okay, yang ketiga row yang kolom yang ketiga. So X adalah row 1, so pilih 1. Y dia adalah 1. So dapat sini jawapan dia negatif 2. Okay, kalau guna calculator tu kena mahir lah. Okay, elementary row operation sangat panjang. Okay, sangat panjang. Kalau buat satu-satu boleh, kalau nak buat sekali dua function pun boleh, terpulang. Okay, so maksudnya formula ni dekat sini, ingat RI, I itu maksudnya leading element. Leading element tadi adalah row 1. Okay, dekat sini RI, row 1 row yang pertama leading element dia. Kalau leading element dia dekat bawah, contohnya kat sini, leading element dia dekat sini, bawah kan, kita punya RI kita adalah R3 lah. CR3, macam tu. C tu adalah skala di mana C tu kita letak apa-apa sahaja nombor suka hati kita. Kita nak letak nombor negatif 2 ke, nak letak nombor negatif 3 ke, terpulang. Okay. J ni maksudnya row apa yang kita nak tukar. Okay, maksudnya row yang kedua yang kita nak tukar tadi. So kita tambah dengan row yang kedua lah supaya dia dapat jawapan row yang kedua. Okay, ini kita kata transformation menggunakan elementary row operations. Sangat penting. Okay. Lepas tu, formula yang seterusnya. Okay. Ni dah settle tau. Kolom pertama dah cantik. Kolom pertama cantik. Okay, kolom kedua ni tak cantik. Kolom kedua ni tak cantik. So nak cantikkan dia, cuba cari nombor 1. Okay, ada kat sini. Kita jadikan dia positif. Okay, so kita boleh tukarkan dia jadi positif. Negatif row 2 tukar jadi tukar jadi row 2 yang baru. So kita just tukar simbol sahaja. Maksudnya negatif darabkan dengan segala row yang kedua ni supaya dia dapat jawapan yang baru. Okay, ni formula nombor 2. Skala.
So row pertama tak usik apa-apa, dikekal. Row ketiga tak usik apa-apa, dikekal. Okay, yang dia ubah adalah row 2 sahaja. Ni, R2. So tukar simbol. Kosong tak boleh buat apa-apa. Negatif 1 tukar simbol dapat 1. Ini kita panggil dia sebagai row elementary row operation. Dah jumpa dah. Saya dah jumpa leading element. Okey. C2 hampir siap. Okey, hampir siap. Nak siapkan lagi lengkap, bawah dia kena kosong. Okey, bawah dia kena kosong. Okey, bawah dia kena kosong. So kita ada ni, kita tulis kat sini, bawah dia nombor 8 kan? So nak matikan nombor 8 ni, kita ambil nombor negatif 8, ambil leading element punya row yang kedua, negatif 8, row leading element tadi, row yang kedua, tambah row yang kita nak ubah. Okey, row yang kita nak ubah adalah row ketiga. Okey, baru dapat jawapan row yang ketiga yang baru. Okey, kita ulang lagi sekali. Okey, saya ulang lagi sekali kat sini. Sekarang bawah dia nombor 8, kita nak jadikan dia kosong. Jadi tukar simbol nombor tu, tukar simbol dia jadi negatif 8. Tulis row yang leading element tadi tu, row 2. Okey, row 2. Kemudian tambah dengan row yang kita nak edit tu. Okey, nombor 8 yang kita nak ubah tu So tulis yang ni, tambah ini. So dapatlah jawapan row yang ketiga. Okey, so yang lain salin, tak payah buat apa-apa. Ni salin. Okey, dia tak buat apa-apa usik pun. Okey, yang bawah saja yang ubah. Kosong tak boleh buat apa-apa, kosong-kosong saja. Okey, start dekat sini. Negatif 8 kali row 2. Row 2 ni adalah nombor 1. Negatif 8 kali 1. Okey, negatif 8 kali 1 tambah row 3 dia adalah 8. Okey, sama dengan kosong. Okey, tak percaya tekan kalkulator. Okey, negatif 8 alpha X tambah alpha Y. Okey, negatif 8 alpha X tambah alpha Y. Calculate ataupun tekan CALC. Okey, X ni adalah nilai yang row yang kedua. Nilai row yang kedua tu adalah nombor 1. Okey. Y dia adalah ni nombor 8 ni. Yang ambil yang sebelum ni. Ambil kat sini nombor 8. So Y dia adalah 8. 8 dia kosong. So sini kosong. Sebab kita nak, memang tujuan kita nak matikan dia pun. Okey, memang tujuan kita nak matikan dia Okey, next. Kolom yang ketiga, yang depan dia ni kosong. Okey, row 2 dia adalah kosong. So tulis X dia adalah kosong. Y dia adalah negatif 2 ni negatif 2. So jawapan dia adalah negatif 2. Dah cantik. Okey, macam ni REF. Okey, sebab kolom pertama cantik, kolom kedua cantik. Okey, ini kita panggil dia sebagai REF. Okey, REF. So formula tu kena pandai pakai. Tiga-tiga formula ni kena pandai pakai. Okey, formula kedua ketiga ni paling famous. Ni paling famous. Kena buat latihan lah, kalau nak mahirkan dia kena buat latihan. Okay, sebab nanti kita nak belajar Gauss pun kena guna cara yang sama. Okay, ini adalah REF. Okay, sebab soalan ni dia cakap transform the following matrix to row echelon form and reduce row echelon form. So tukarkan kepada REF dan tukarkan kepada RREF. So ada banyak. Tapi kita buat sampai REF sahaja. Okay, ini matrix asal. So kita nak cari leading element, cari dulu kat kolom pertama ada ke tak. Kalau tak ada, kita cari sendiri. So kita cari sendiri dan kita matikan bawah tu. Okay, matikan bawah tu. Kosong, kosong. Lepas tu, seterusnya, kedua, cari dulu tak ada, kita letakkan negatif 1 ni sebagai leading element. Kita nyatakan je, suka hati kita. Okay, ni kita yang buat. Kita suka hati kita yang nak buat. Ni adalah bebas. Okay, cara kita adalah bebas.
Sekali saya nak letakkan negatif 1 ni sebagai leading element, tapi syaratnya saya kena pastikan nombor dia adalah nombor 1. So apa yang boleh saya buat adalah saya negatifkan dia supaya dia dapat positif. Okay. And then saya dah jumpa leading element yang baru pada nombor sini. Okay. And then bawah dia juga mesti kosongkan. So kita gunakan formula yang tadi. Negatif 8 row leading element tambah row yang kita nak ubah sama dengan row yang kita nak ubah. Nak sambung lagi boleh, tak ada masalah. Okey, nak cantik lagi, kita nak tukar nombor yang bawah ni supaya dia dapat jadi leading element yang ketiga. Okey, nak jadikan dia leading element yang ketiga. Boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. So kita tukarkan dia. Nak tukarkan dia jadi 1 macam mana? Kita bahagikan dengan nombor 2. Okey, bahagikan dengan nombor 2, so 1/2 lah. Okey, negatif ni nak tukar jadi positif, so dia kena darab dengan negatif. So negatif 2 darabkan dengan negatif 1/2 dapat dengan 1. Tengok negatif 2 darab dengan negatif 1/2. Okey, dapat 1. Okey, nampak tak kat sini? Tukarkan dia jadi 1. Boleh, tak ada masalah. So kita tulis kat sini formula dia. Negatif apa yang kita nak ubah, lepas tu R3 sebab row 3 sama dengan R3 yang baru. So kita just ubah row yang tu sahaja. Yang lain kekal. Okey, 0, 0, 1. Itu sahaja. Baru dah cantik. Yang ni lagi cantik. Okay, sebab leading element dia dekat sini 1, 1, 1. Walaupun atas dia nombor 1, dia bukan leading element sebab kita dah nyatakan leading element ni kat bawah. Kita dah letak nombor 1 tu dekat bawah. Dia priority paling bawah. Okey, priority dia start dengan atas, start arrow macam ni. Okey, yang ni kita anggap dia sebagai star, ni sebagai star, apa-apa nombor. Bila dah ada leading element kat bawah, atas automatik jadi bintang. Okey, atas automatik jadi bintang. Okey. Boleh stop kat sini, boleh stop kat sini. Dua-dua betul. Okey, nak stop kat sini boleh, nak stop kat sini boleh. Sebab kenapa kalau kita stop kat sini dia REF? Sebab C1 dengan C2 dah ada hubungan yang betul. Maksudnya diorang berdua tu dah ada link untuk REF. Tapi kalau nak lagi cantik, ketiga-tiga tu ada hubungan lah. C1 betul, C2 betul, C3 pun betul. Baru lagi cantik. Pun betul, tak ada masalah. Okay, so REF ni boleh stop kat sini, boleh juga stop kat sini. Okay, tak ada masalah. Okay, pelbagai jawapan yang korang boleh buat. Sebab tu ARO ni, kita tak tengok jawapan markah skema jawapan tau. Kita tengok pada cara pelajar tu buat. Okay, cara pelajar tu buat. Sebab nanti, bila nak buat Gauss, diorang punya solution dia, diorang guna ARO cara lain. Tapi jawapan yang sama. Okay, sebab tu biasanya pensyarah dia akan tengok macam mana budak ni dia buat ARO. Okay, so ARO ni kena mahirkan. Nak mahirkan macam mana? Buat Gauss banyak-banyak. Okay, buat Gauss banyak-banyak, nanti lama-lama kita akan mahir. Okay, next. Ada lagi 10 minit, kita sambung sikit. Ini REF. Okay, kita ada lagi 10 minit nak habiskan RREF sebab dia nak RREF. Okay, so kita sambung sikit. Yang ni kita copy sahaja. Okay, kalau kita sambung. Okay, kalau kita sambung. Kita nak RREF kan? RREF tu bonus dia, atas dia juga mesti kosong. Okay, atas dia ni mestilah kosong. Okay, 3 yang atas ni mestilah kosong. Bentuk dia senang cerita mestilah identity matrix macam ni. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mesti macam ni. Okay, bentuk dia mesti dalam bentuk identity. Itu sahaja RREF. Okay, lebih cantik lah. So macam mana kita nak matikan negatif 2 dengan 1 ni? Okay, so kita buat column by column. Kita buat column 2 dulu. Okay, kita buat column 2 dulu. Okay, leading element dia pada nombor 1. And then nak jadikan dia kosong, kita darabkan dengan 2 lah. So sini 2R2. Okay, tukar simbol. Nombor sini nombor 2, kita letak nombor 2. Negatif jadi positif. Okay, row pada yang leading element tu, row yang kedua. Okay,
tambah pada row yang kita nak tukar iaitu row 1 sama dengan row 1. Sebab kita nak edit row 1. Okey, so kita ubah. Ni kekal, tak buat apa-apa. Okey, dia dah cantik. Okey, so kita try Okey, ni tak buat apa-apa. Okey. Sebab kosong tambah kosong kali 2, kosong, tambah 1 dapat 1. Sini 1 ya, silap. Okey. Yang ni. 2 kali row 2. Row 2 ni nombor dia adalah 1. So 2 kali 1 tambah dengan row 1 dia adalah negatif 2. So 2 kali 1 2, 2 tolak 2 sama dengan kosong. So dah matilah kat situ. Okey, dia memang dah mati. Okey. So 2 ni kali dengan row 2 dia adalah kosong. So 2 kali kosong tambah row 1 ni adalah 1. So jawapan dia kat sini 1. Okey, tak percaya tekan calculator. Okey. 2 kali dengan kosong. Kosong tu row 2 Row 2 untuk kolom yang ketiga pula. Kita settle kolom by kolom tau. Okey, kalau kolom 2 dah siap, kolom ketiga pula kena buat Semua kolom kena buat. Okey, so kolom ketiga ni 2 kali kosong tambah row 1 dia adalah 1. So jawapan dia 1. So dia jadi macam ni. Okey, dia jadi macam ni. Tak habis lagi. Ada lagi satu je nombor yang kena hapuskan. Okey, hapuskan dia. Okey, hapuskan dia. Dia ada macam ni. Okey, macam mana nak pastikan kolom ketiga tu hapus? Okey, kita nak tengok kolom ketiga sahaja. Mana leading element bagi kolom ketiga? Leading element dia mestilah dekat bawah dan kita nak pastikan nombor atas dia ni mati. Okey, so negatif row 3 sebab kita tukar simbol negatif 1 ni nombor 1 kan. Okey, ni nombor 1, nombor dia positif. So kita tukar dia jadi negatif 1 row bagi ni. Row bagi leading element iaitu leading element tu berada dekat row ketiga tambah row yang kita nak tukar row 1 sama dengan row 1. Okey, yang lain salin. 0 1 0 0 0 1 sebab dia tak buat apa-apa. Tengok kedudukan dia dekat bawah, ni dekat bawah, ni dekat atas. Tengoklah mana yang kita nak ubah tu. Okey, so dia punya ni jawapan dia ni ni dapat 1, ni dapat kosong tadi, ni tak boleh buat apa-apa sebab kita ubah kolom ketiga sahaja. Okey, kalau rasa confused, try buat benda yang sama. Okey. Negatif row ketiga ni kalau kita start dengan kolom pertama, row ketiga kan kosong. Negatif kosong tambah row 1 dia kan kat sini 1. So tambah 1 dapat 1. Sebab tu kita tulis jawapan dekat sini 1. Kalau kita start kat kolom kedua, kita tulis negatif kosong tambah kosong sama dengan kosong. Sebab tu jawapan dekat sini kosong. Okey, sebabnya sebab apa? Sebab sini kosong. Okey, negatif kosong tambah kosong dapat kosong. Okey, negatif 1, ni 1, negatif 1. Row ketiga row ketiga negatif 1 tambah row pertama iaitu row nombor 1 ni. So negatif 1 tambah 1, negatif 1 tambah 1 dapat kosong. So sini dapat kosong. Akhirnya dia dah jadi RREF. So benda ni kena praktis. Okey, nanti Gauss dia akan bagi jawab cara yang sama. Okey, korang boleh tengok notes. Okey, notes ni ni panjang kan? REF dengan RREF. Okey, and then ni Gauss. Okey, Gauss elimination ni dia gunakan cara yang sama. Okey, ERO dan ni ni Gauss Jordan ERO So yang tu korang kena fahamkan. Alright. Okey. Jadi kalau rasa kurang faham, try buat ni. Try buat semula. Try salin balik ERO ni punya jalan kerja daripada notes, korang contin dan korang tengok balik macam mana dapat jawapan ni. Part mana yang korang tak faham tu korang cuba fahamkan. Okey, sebab ni sangat penting. Okey, sebab ni sangat penting.
Okay, nanti next week kita sambung lagi. Macam mana nak buat ARO untuk soalan yang matrix 4 darab 5 ni. Sebab dia lagi susah. Okay, rasanya hari ini dah tak cukup masa. Kita tak boleh nak habiskan semua slide. Okay, kita perlukan lagi 1 hari untuk habiskan ni B ni. Okay. So B ni pun ada cara dia sendiri. Ingat elementary row operations ni, I tu maksudnya row yang di mana kita ada leading element. Okay, kita tulis kat sini. I maksudnya row yang ada leading element. Okay, row yang ada leading element. J maksudnya row yang nak tukar. So semua tu kena tahu. Okay, jadi tengok betul-betul. Tadi tu ni macam mana Okay, cukuplah setakat tu saja. Nanti berat-berat nanti susah nak lagi bawa. Sebab nanti next topik kita habiskan matrix ni, kita habiskan Gauss dengan ARO ni. Lepas tu nextnya lagi kita akan masuk topik ni differentiation. Itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya nanti kat WhatsApp. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada minggu depan.